Dan sebagai syukur, suruh mandi. Bila kita suka kan, kita mandi, pakai baju comel-comel, segar berasa, sepuluh raya gapo tu, walaupun tidak ihtilaf, tidak gapo pun, hari gembira, kita mandi. Begitulah juga dengan ihtilaf ini pun. Dan dalam ihtilaf itu, mimpi macam-macam lah, boleh berlaku. Supaya lelaki lah juga. Cumanya kebanyakan ulama kata, iaitu perempuan tidak seperti lelaki lah dari segi kekerapannya, ataupun lebih banyak berlakunya ihtilaf ini. Walaupun ada juga berlaku, tapi tidak setara orang lelaki. Tidak setara orang lelaki. Itulah bab ihtilam, apabila wanita bermimpi bersetubuh. Tapi bukan, adakah ulama kata isteri-isteri Nabi ni mustahil dia berihtilam? Tak ada dalil. Dan Nabi pun, Nabi ihtilam ke tidak? Kita boleh kata ihtilam ni tidak semestinya bersetubuh dengan orang lain, bersetubuh dengan bini. Apanya? Kalau dia ihtilam, bersetubuh dengan bini dia, atau isteri itu berihtilam bersetubuh dengan suami dia, iaitu Nabi, apa salahnya? Kalau itu dalam mimpi, tidak mimpi pun boleh. Tidak ada kemungkinan tu kah? Jawabnya, setengah-setengah ulama kata ada. Sebab apa? Dalam hadis ada disebutkan, pernah Nabi SAW junub min ghairi ihtilam, dia sebut, tanpa ihtilam. Iaitu Nabi SAW berjunub tanpa ihtilam. Tanpa ihtilam tu, tanpa mimpi lah. Yang ni berjunub kerana bersetubuh. Yang ni ada kemungkinan juga di situ. Sebab dia kata Nabi, dia tidak kata Nabi SAW berjunub hanya kerana tidak, tanpa ihtilam. Yang ni ada kemungkinannya dia boleh berjunub dengan ihtilam. Dia faham situ, ada kemungkinan. Dan itu tidak salah. Dan ihtilam ini boleh berlaku kepada Nabi pun, seperti mana dia seperti manusia. Tidak semesti itu dorongan syaitan. Semula jadi manusia, apabila dia ni baligh, dia akan mari benda-benda lagu tu sebagai persediaan untuk kelayakan dia menjadi ayah ataupun ibu. Sebagai persediaan dan dorongan semula jadi, yang mendorong dia semakin kuat untuk menjadi ayah ataupun ibu. Itu tidak salah. Kalau mimpi dengan orang lain, itu pun bukan dalam ikhtiar kita, tidak salah. Tidak salah juga kalau kata mimpi bersetubuh dengan orang lain, tidak dosa. Sebab apa? Itu cerita dalam mimpi. Bunuh orang pun orang tidak kira. Tak boleh nak cara mahkamah J ke apa, tak ada. Tu bunuh berapa orang ada dalam mimpi, tak kira hak tu. Hak ni pasal apa ni, tidak dalam ikhtiar kita. Jadi kalau kita mimpi pun tak apa. Orang biasa ni janganlah pula dia kata kurang kita ni dah. Tak usah berasa kurang gitu. Sebagai manusia dia boleh berlaku. Boleh berlaku. Bahkan itu satu pertanda baik, sihatlah tu. Sebab budak baru lahir jerit tu sihat, orang panggil. Bukan tanda sedih, tanda sihat. Hak ni pun lagu tu lah juga. Jangan dia berasa sedih, bahkan maknanya dia ni lelaki sungguh ataupun perempuan sungguh. Bolehlah tu, ada kelayakan gitu. Oleh kerana masa pun tidak mengizinkan, kita baca selagi tadi, kita berhenti sekatlah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Ada beberapa soalan di sini. Hak ni dulu dah. Apa hukum perempuan memakai pakaian nipis dan berwarna terang, termasuk
tudung. Nipis tu kalau membayangkan hak dalam tak boleh, haram. Kalau nipis tu sampai nampak rambut misalnya, nampak rambut lah di sebalik tudung tu, tak boleh lah. Ataupun nampak bahagian anggota tubuh nampak nipis setara tu, tak boleh, haram. Tapi kalau warna terang semata-mata itu tak apa. Bahkan dalam hadis banyak disuruh perempuan pakai warna cerah, bunga ke apa, tak apa. Waktu tu. Tapi jangan nipis. Nipis siap lah, kita kata nipis siap. Nipis siap, tengah jalan tu. Dan nipis ni kira-kiranya kalau cerah, misalnya matahari cerah, kalau orang tengok daripada belakang tu nampak, tak boleh, kena jaga tu. Perkara yang kedua yang tidak tanya di sini, kalau ketat pun tak boleh juga. Yang ni membayangkan susuk tubuh, ataupun bentuk tubuh tu, tak boleh. Di bahagian mana pun tak boleh. Di bahagian betis, paha, pinggang, punggung, dada ke apa, tak boleh. Hak moleknya kena pakai biar sempurna lah. Kalau tidak, jadi tidak sempurna, pakai pada nama saja tak sih lah. Boleh jadi makmum kepada imam mukim sedangkan saya bermusafir pada waktu itu, boleh. Tak ada jadi masalah untuk jadi makmum kepada imam yang bermukim. Cuma masalah lepas pada tu nak qasar, hak lebih moleknya kita kena sama kita lah, hak musafir itu semaya. Kalau kita ada nak jamak, nak qasar, lebih moleknya begitu. Tetapi setengah ulama mengatakan boleh juga kalau kita semayang dengan hak tu, lepas tu kita semayang jamak, kita niat jamak dulu lagi. Kalau mengikut mazhab Syafi'i boleh. Tapi kalau mazhab lain, Malik ke apa, tak boleh lagu tu. Dia kena sama kita, sama-sama musafir, sama-sama nak qasar, nak jamak. Boleh nak qasar maksudnya jamak lah, jamak qasar dalam waktu zuhur boleh. Tapi setengah-setengah mazhab tak boleh. Tak boleh, dia hanya boleh qasar saja, jamak tak boleh. Itu masih khilaf lah. Kalau nak pakai hak boleh lah gitu. Kedudukan imam perempuan dan makmum sama ketika solat. Sama lagu mana ni maksudnya? Sama betul ke? Sama sah, tak boleh, kena lebih sikit lah, ke atas sikit lah. Serupa lelaki lah juga. Kalau seorang makmum tu seorang, kalau makmum tu dua orang, dia kena duduk sah, biar jauh lah. Kalau makmum tu seorang, duduk dekat tu imam lah. Yang ni hujung kaki makmum itu biar membetuli ataupun dekat-dekat dengan tumit tu imam tu, serupa dengan orang lelaki lah juga kira-kiranya. Tapi perincian dia masih banyak lagi. Hak moleknya gitulah. Tu imam dia duduk depan. Sebab ada juga dalam setengah-setengah riwayat tu, dia kata tu imam duduk tengah orang perempuan kalau sama dia semaya. Jadi makmum tu ada setengah duduk depan pun tak apa. Atau sapakah itulah, jadi wak nampak pelik. Tapi ada dalam riwayatnya gitu. Ada setengah-setengah ulama pakai juga gitu. Hak moleknya kita serupa dengan lelaki lah, dari segi saf tadi. Lepas tu Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di Bukit Turzina, betul. Bukan di situ saja, di lain pun banyaklah dia bercakap dengan Allah, dan dia digelarkan dengan kalimullah. Kalimullah. Apakah perbezaan tarekat dan tasawuf dikaitkan dengan amalan-amalan tertentu? Maksudnya lagu mana? Perbezaan tarekat dan tasawuf dengan amalan kita ke amalan tertentu? Kalau lagu mana tak jelas ni soalan ni, takut jawab kan jadi larilah ke lain pula nah. Apa maksudnya? Tidak jelas. Apakah perbezaan tarekat dengan tasawuf? Hak nak tahu hak tu kok dikaitkan dengan amalan-amalan tertentu, amalan gimana ni? Tertentu. Kok mana tu tak jelas tu soalan tu.